Boleh pula kamera saya ni detect 2 frame muka ni. Jadinya dalam kamera tu kan biasa ada satu kalau dia dekat muka kita, satu lagi kalau ada orang lagi sebelah dia akan detect juga muka tu. Tapi kali ni saya selfie, muka saya seorang-seorang. Saya seorang-seorang kat situ. Tapinya dia dapat detect satu lagi frame muka. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Jadinya diharapkan pada anda semua sihat-sihat belakalah hendaknya, insya-Allah. Semua kisah-kisah yang saya akan ceritakan dekat sini pada hari ini anggaplah sebagai satu hiburan saja. Jadinya jangan terlampau taksub ataupun terikut-ikut. Baiklah, sebelum kita bermula, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik dan permudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat. Semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jadinya, tanpa membuang masa lagi, kali ini KSM nak bawakan anda kisah berkenaan dengan Pak Gad yang mengawal di pencawang TNB. Macam itulah cerita-cerita yang berkenaan dengan ada dekat-dekat dengan pencawang TNB tu. Macam itulah lebih kurang kan. Jadinya marilah kita terus ke video yang pertama dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, baiklah, untuk kisah yang pertama ni bangunan pencawang dalam hutan. Ini adalah kisah berkenaan dengan seorang pengawal ataupun pengawal keselamatan yang bertugas menjaga bangunan pencawang elektrik itu yang ada dekat dalam hutan. Kita terus dengan kisah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan hai pada semua. Okeylah, saya nak kongsikan serba sedikit kisah seram yang saya dan rakan kerja saya alami sepanjang menjaga bangunan pencawang yang berada di atas bukit di dalam hutan. Jadinya pada Mei tahun 2020 lah, saya ni bekerja sebagai seorang security yang menjaga bangunan pencawang telekomunikasi. Dan shift saya ni adalah shift pukul 7 pagi sampailah pukul 7 malam. Cabarannya adalah bangunan pencawang yang saya jaga tu berada betul-betul dalam kawasan hutan yang agak terpencil dekat atas bukit yang paling tinggi sekali dekat daerah situ. Betul-betul dekat dengan besi Beirut, iaitu penanda puncak tertinggi. Orang yang biasa hiking memang tahulah besi Beirut tu apa benda. Okey. Laluan turun naik adalah jalan tar yang boleh muat satu kereta saja. Kiri kanan memang hutan dan gaung. Tiada lampu jalan disediakan. Kalau turun pada waktu senja, memang seram sebab terasa seperti ada kelibat berdiri dekat tepi jalan tu. Dengan ular sawanya, dengan ular tedung selanya yang tiba-tiba melintas jalan. Lepas tu, kalau hujan pula, pernah berlaku pokok besar tumbang. Kalau malam memang tak beranilah nak lalu situ sebab gelap gila kot kata dia. Dan jarang sangatlah nak ada pelawat, staff ataupun sesiapa pun lah nak datang ke situ. Sebulan adalah sekali dua je orang datang. Dan orang asli pun adalah kadang-kadang naik sebab kat situ ada kebun durian. So, kawasan bangunan saya kerja tu, sekeliling kawasan tu berpagar yang dikelilingi dengan hutan, pokok-pokok yang tinggi dan besar dan tanah berbukit. Dekat pagar utama tu ada pos kecil pos pengawal lebih kurang macam tu, dan bilik generator dan bilik TNB. Dan bila masuk ke dalam sedikit ni ada satu bangunan pencawang yang besar. Bangunan tu ada 3 tingkat dan memiliki 11 bilik yang semuanya memang tak ada sesiapa pun kerja dalam tu. Ada bilik yang diletakkan equipment, server room, dan ada juga bilik yang memang kosong je. Memang tak diletakkan apa-apa.
Dan security di situ ada 2 shift lah. Pagi seorang saja security yang jaga iaitu saya, dan malam pula 2 orang security. Okey, kisah satu lah. Sebelum saya kerja dekat situ, ada security lama tau. Orang Sabah yang kerja shift pagi. Seorang diri jugalah. Dan dia dah jaga situ selama lebih kurang 3 tahun jugalah Dan dia ni asalnya seorang yang berbadan yang agak besar, yang agak berisi jugalah. Tapi kan, semenjak dia kerja dekat situ ni, dia jadi berubah sangat tau. Menjadi sangat-sangat kurus. Seperti ditimpa sakit misteri. Dan dia juga ada ditimpa dengan sakit kulit yang agak teruk jugalah Dan suka dia ni suka duduk di bilik seorang-seorang yang orang lain takkan masuk. Dan dia ni juga bersikap aneh tau. Seperti suka melepak dekat kawasan yang creepy dekat situ. Dan tiba-tiba dia berubah menjadi pengotor. Dan dia ni diberhentikan sebab langsung tak jaga kebersihan dekat situ. Dan lepas tu, saya lah yang gantikan tempat dia dekat situ. Baiklah, kisah kedua pula Pernahlah satu kali tu saya ni memang jenis suka berselfie jugalah. Nak pula masa tu saya baru beli handphone baru kan. Jadinya saya ni memang rajin berselfie lah dekat situ di kawasan tepi pagar yang berhutan tu. Dan bila saya cek balik gambar-gambar saya ambil selfie tu ada terlihat tau. Satu perempuan bertudung labu berdiri di luar pagar tu sedang memerhatikan saya daripada belakang. Muka dia memang tak nampak lah, tapi bentuk dia tu memang seperti bentuk tubuh manusia. Cuma seperti kabus ataupun asap. Dan sampai hari inilah, saya masih simpan lagi gambar tersebut. Dan kisah ketiga ada jugalah masanya saya akan naik ke tingkat atas ni dan masuk ke dalam bilik yang ada. Kemudian ambil selfie lah, biasalah. Bila nak selfie tu, bila saya nak selfie seorang diri dalam bilik tu, boleh pula kamera saya ni detect 2 frame muka ni. Jadi kan dalam kamera tu kan biasa ada satu kalau dia dekat muka kita, satu lagi kalau ada orang lagi sebelah dia akan detect juga muka tu. Tapi kali ni saya selfie, muka saya seorang-seorang. Saya seorang-seorang kat situ. Tapinya dia dapat detect satu lagi frame muka. Yang ini menandakan dekat sebelakang saya waktu tu ada satu lagi wajah tau. Padahal saya seorang je kot kat situ. Okey. Kisah yang keempat Pernah ada satu kes, 2 orang staff datang untuk buat kerja dan pemeriksaan berkala. Kemudiannya, salah seorang staff ni pun masuklah dalam bilik solat ni dekat tingkat 1. Sebab dah masuk waktu zuhur waktu tu. Dan masa dia masuk bilik tu dia nampak tau, ada muka perempuan sedang menjenguk dia ni berkali-kali tau daripada luar tingkap. Bayangkan dekat luar tu, hutan je kot. Macam mana boleh ada perempuan mengintai dia daripada tingkat 1 pula tu? Trauma kawan tu kan, sampai demam lah dia buatnya. Okey, bilik solat dekat tingkat 1 tu memang jarang gila lah orang masuk kan. Sampai berhabuk dan kotor kapet dia. Okey, kisah kelima. Security shift malam ni lah sentiasa kena buat rondaan lah keliling kawasan dan clocking setiap jam. Kalau kena clocking pada waktu malam gelap gelita tu, tak payah cakap lah. Memanglah seram. Nak lepak kat luar pun seram. Kawasan hutan kot, mau tak seram. Ada zon clocking yang selalu menjadi zon gangguan. Bila lalu je kat situ, akan nampak satu kelipat putih lalu. Macam tu. Lalu dengan cepat. Dan telinga kita ni akan selalu terasa seperti kena tiup. Dan zon tersebut ni ada 2 tangki air yang besar dekat situ. Okey, kisah yang 6 kisah ke-6. Saya tak suka orang kata jaga dalam pos pengawal dekat luar tu tau. Satunya sebab banyak nyamuk dan takut tiba-tiba ada ular tedung boleh masuk dalam pos tu. Kalau dia masuk, mana saya nak lari kata dia kan. Jadi saya ni selalulah lepak dalam bangunan pencawang. Lebih tepat lagi, saya suka duduk dalam bilik pantry tu. Di situlah saya selalu buat kerja, membuta, main phone dan makan. Dan security malam pun, kalau security malam pun sama jugalah. Memang akan duduk dalam bilik pantry tu juga. Dan saya selalu tertidur jugalah dalam bilik tu. Ada masanya bila nak terlelap je, tiba-tiba ada macam orang berbisik tau. Membuatkan mata saya ni tiba-tiba jadi segar balik tau. Dan antara bisikan yang saya pernah dengar adalah syaitan. Wan. Kalau Wan ni nama panggilan saya lah Nak. Oh nak.
Dan suara diorang ni, suara yang kerap kali saya dengar berbisik pada saya ni adalah seperti suara orang tua memanggil, orang kata suara orang tua perempuan tau, memanggil-manggil. Macam tu lah lebih kurang kan. Seakan-akan suara orang tua perempuan lah. Dan kisah tujuh, kisah yang terakhir lah. Saya ni selalu bermimpi tau tentang beberapa ular yang besar. Kadang-kadang saya kena patut dengan ular tu. Kadang-kadang saya pula yang tangkap ular tu. Dan mimpi berada dalam rumah yang usang, berada dalam hutan seorang diri, berenang melintas sungai, dan yang paling terbaru sekali, saya bermimpi jumpa dengan beberapa perawat Islam. Kemudian perawat tu cakap tau, dekat sebelah kiri tubuh saya ni ada benda menumpang. Dan tiba-tiba saja tubuh saya sebelah kiri ni terus naik meremang bulu roma dia. Dan yang peliknya, mimpi tu semua saya kena masa saya tengah tidur dekat tempat saya kerja tu. Dan mungkin itulah akibatnya selalu tidur kat tempat kerja masa bekerja lah agaknya. Dah tu bosan kot daripada seorang diri je kerja time tu kat dalam hutan pula tu. Jadinya ada masa boleh tidur, kita tidur je lah. Dan itu adalah antara kisah yang boleh saya kongsikan setakat ini. Dan adakah setiap kali diganggu saya akan menjadi seram dan takut? Dan masa mula-mula kerja tu memanglah takut. Of course lah kan. Semua orang akan rasa macam tu. Tapi bila dah lama kerja kat situ, saya dah mula jadi lali dengan semua cubaan tu. Jadinya saya pun boleh sekarang ni lah saya siap boleh layan movie seram lagi sambil bekerja. Ada masanya saya menyanyi dengan kuat-kuat. Ada masanya mulut saya celupar seperti mencabar-cabar. Atau seolah-olah tidak hairan lagi dengan apa yang ada kat situ. Jadinya yang pastilah saya tetap perlu teruskan kerja jugalah sebab mencari rezeki demi keluarga. Dan ini adalah kisah seram Malaysia yang pertama. Macam mana anda rasakan pengalaman brother ni yang bekerja sebagai guard ataupun park guard di pencawang elektrik kat dalam hutan tu? Anda bayangkanlah macam mana perasaan dia kan? Anda sanggup? Okey, kita terus dengan kisah yang kedua. Okey, untuk kisah yang kedua ni, kisah dia masih lagi dekat dengan pencawang tu lah. Ini kisah-kisah berkenaan dengan pencawang kan kita cerita tadi. Okey, kita terus dengan kisah dia. Jogging tajuk dia. Melangkah longlai balik ke rumah lah. Turun daripada bas kilang ni. Agak jauh jugalah rumah sewaku. Dalam lebih kurang 200 meter macam tu ke depan. Terlihat daripada jauh ni seorang pakcik Cina. Yalah, dia ni jiran sebelah rumah saya. Sedang membersihkan taman bunga mini depan pagar rumah dia ni. Dia tegur. Baru balik ke? Dia bertanyalah. Sebaik saja saya buka mangga pintu pagar grill tu. Uncle tak pergi jogging ke hari ni? Soal saya. Dan itu adalah rutin dia ni, rutin uncle sebelah ni setiap pagi. Biasanya dalam pukul macam ni, time-time macam ni, pukul 8 pagi macam ni, dia ni belum balik lagi. Dan saya memang dah tahu sangatlah rutin uncle ni. Sebab kadang-kadang saya pun sama-sama jogging dengan uncle ni. Kalau saya cuti lah. Lokasinya ni betul-betul dekat atas bukit, berdekatan dengan masjid. Yang tinggal dekat Kelang pasti tahu lokasi ni. Jadi uncle ni pun berhenti kemas-kemas bunga dia lah. Dan berdiri cekak pinggang kat depan saya ni. Dan saya pun turut berhentilah depan pagar grill ni. Gerak tubuhnya bagi macam memberi isyarat lah. Yang uncle ni sebenarnya ada sesuatu yang nak ceritakan pada saya. Ni uncle nak cerita sebenarnya uncle dah jogging. Awal lagi uncle sudah jogging. Dan dia garu dahi dia. Pandang saya dengan mata yang bulat waktu tu. Wah, rajin lah uncle, balas saya. Ya, dia sangat rajin. Jam 2 pagi sudah pergi jogging atas sana tau. Muncullah isteri uncle ni daripada dalam rumah waktu tu. Berdiri sebelah suaminya. Dan suaminya waktu tu senyum je macam tu kan. Mak awak ni nanti nak sahur ke apa kat atas tu? Ini saya bergurau lah dengan dia orang kan. Bukan. Uncle kamu ni jam 2 pagi tadi tiba-tiba bangun kelang kabut macam tu. Siap pakai semua kan. Terus pergi jogging atas tu tau. Aunty pun terkejut juga tapi malas mau tegur lah. Lagipun aunty tak tengok jam itu time. Dan masa tu ingatkan sudah pukul 5.30 pagi. Balas aunty ni ataupun isteri pada uncle ni serius waktu tu. Dan saya pun tengok tapi
Oh, banyak suai ini hari. Uncle naik sana lah. Banyak seram. Dan uncle ni pula sambung bercerita. Dan saya heran sekejap tau. Kenapa uncle? Sampai sana lah. Penuh orang tau. Tapi semua muka tak jelas punya. Uncle tahu uncle suara. Tapi mata uncle ni masih jelas lagi. Semua muka tidak jelas tau. Lagi sangat ramai orang sana. Macam ada kenduri. Atau parti macam tu lah. Dan isteri uncle ni pun macam malas nak ikut campur dalam perbualan kami waktu ni. Dan isteri dia ni teruslah masuk ke dalam rumah. Uncle jogging sampai atas tu ke? Yang dekat pencawang atas tu? Soal saya ni. Dan uncle ni pun anggut laju, garu kepala yang tak gatal. Dan suasana waktu tu sunyi seketika. Dan masa tu, uncle belum rasa apa-apa lagi, kata uncle ni. Dan tidak lama lepas tu, rasa pelik pula. Sebab terasa lambat sangat matahari mau keluar. Jadi uncle turunlah. Lagipun mereka semua tak layan uncle punya tahu. Dan kami berdua terdiam seketika waktu tu. Uncle nampak muka mereka semua tak? Soal saya ni. Tak. Itu yang pelik tu. Uncle tahu mata uncle sudah tidak berapa baik. Tapi walau macam mana, still boleh nampak. Yang pelik semua muka mereka tidak jelas tau. Macam kabur-kabur. Itu macam lah. Balas uncle. Dan dalam kepala saya ni betul. Cuba membayangkan tau suasana tu. Seram bulu roma saya. Lagipun tempat tu pernah berlaku lah satu kes. Ada satu mayat dibuang di atas puncak Taman Riadah tu. Jadi kes polis tu kes besar tau. Mayat tanpa identiti, mati dibunuh. Dan buat seketika Taman Riadah tu sepi je. Dan selepas kes itu selesai, barulah aktif balik tempat tu untuk penduduk taman setempat ni. Dan ia tembus ke taman perumahan sebelah. Kalau cuti ataupun bertukar shift, memanglah saya jadi orang kata rutin saya lah pergi berjoging dekat tempat ni. Dan kadang tembus ke taman sebelah tu sambil cuci-cuci mata, kata dia. Dan setelah selesai berborak kosong seketika dengan uncle ni pun, saya pun minta izin lah nak masuk rumah. Penat dan ngantuk menyerang waktu tu. Dan uncle tu pun macam mengerti lah bila lihat saya ni dah menguap banyak-banyak kali waktu tu. Dan saya dalam hati waktu tu sebelum saya masuk dalam rumah tu, pukul 2 pagi pergi jogging. Allahu Akbar. Minta jauh lah kan. Pada anda yang kat luar sana suka pergi jogging tu kan, hati-hati. Tengok jam betul-betul pukul berapa anda keluar tu kan. Baik, ini adalah kisah seram Malaysia yang kedua pada hari ini. Kita terus dengan kisah yang ketiga. Okey, untuk kisah yang ketiga ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang KSM. Waalaikumsalam, Hairi. Okey, kisah yang ni daripada Hairi. Hairi ni dah 2-3 kali juga hantar cerita pada kita. Okey, kita terus dengan kisah dia. Okey, saya ni nak kongsi cerita seram untuk semua. Dan nama saya Hairi, tinggal di Ipoh. Cerita ni mengenai arwah ayah saya. Arwah ayah tu namanya Zulkifli. Okey, dan kisah pertama mengenai arwah ayah. Kisah kedua mengenai ibu saya. Okey. Kisah seram pertama ni mengenai ayah saya diganggu semasa bekerja sebagai technician elektrik. Dulu dikenali sebagai LLN dan sekarang dah jadi TNB. Ceritanya bermula begini. Pada malam itulah, ayah saya ni dengan rakan ayah saya pergi ke satu tempat ni. Tak silap di kawasan hutan di area Bagan Datuk, Perak. Dan anggaran masa tu dalam jam pukul 2 pagi lebih kurang macam tu. Dan ayah saya dan rakan dia ni malam tu lah kira kerja standby lah waktu tu. Tiba-tiba bila tak ada elektrik ni dekat kawasan hutan tu, mereka bergegas lah pergi untuk cek dan repair. Jadinya dari tempat kerja mereka ni ke kawasan tu anggaran lebih kurang dalam 30 minit perjalanan. Dan setelah sampai di sana ni, kawasan sangat sunyi. Lain macam rasa dia. Waktu tu dah mula rasa seram, dah mula rasa sejuk je. Jadinya setelah selesai baiki masalah elektrik dekat pencawang tu lah, mereka pun bergegas balik. Dan perkara seram mula terjadi tau. Apabila mereka ni tak jumpa jalan keluar. Lama jugalah pusing-pusing dalam kawasan tu, dekat sejam jugalah. Dan last sekali,
ayah saya terus stop je. Mungkin waktu tu ayah saya ni dah rasa macam fed up agaknya, nak cari jalan keluar ni tak jumpa-jumpa. Dan bila ayah stop ni, barulah ayah saya perasan yang ayah saya ni berhenti betul-betul dekat kawasan tu, kat depan tu adalah tanah perkuburan Islam tau. Jadi waktu ni mereka pun dah rasa takut, dah memang rasa cuak sangat-sangat lah. Dan arwah ayah saya ni sempat azan dekat dalam kereta TNB waktu tu tau. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selesai azan tu, ayah saya turun kereta. Barulah nampak dengan jelas waktu tu. Nasiblah ayah saya ni tak jalan ke depan je sikit lagi. Kalau dia jalan sikit lagi ke depan, rupa-rupa depan tu adalah kawasan sungai tau. Mungkinlah diorang ni dah terjun dalam sungai agaknya. Mungkinlah mata mereka waktu tu ditutup. Dan selepas tu ayah saya reversekan kereta dan teruslah dapat mencari jalan keluar daripada hutan tersebut. Demam jugalah ayah saya ni 2 hari demam. Sebab kena ganggu ataupun tak dapat cari jalan keluar tu lah. Dan itu adalah pengalaman arwah ayah saya. Semoga arwah ayah saya ditempatkan bersama dengan orang yang beriman dan ditempatkan di dalam syurganya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita sama-samalah doa untuk ayahnya lah, insya-Allah. Okey, kisah seram kedua pula lah. Okey, ni mengenai ibu saya. Dan ibu saya ni daripada dulu memang orang yang buat kuih, orang yang meniaga lah Jadinya kuih-kuih yang dia buat ni akan dihantar ke kantin sekolah dan ke kantin hospital macam tu lah. Dan cerita ni terjadi di Teluk Intan Perak. Dan malam tu ayah saya kena standby kerja malam. Jadinya ibu saya tinggallah bersama dengan 3 orang kakak saya dan saya selaku anak bongsu ni. Jadi malam tu lah kami semua tidur dalam bilik ibu kami lah Dan biasanya ibu akan bangun jam 4.30 pagi untuk nak siap-siapkan kuih-kuih ni untuk dihantar ke hospital dan ke kantin sekolah ni. Jadinya malam tu ketika kami semua ni tengah nyenyak-nyenyak tidur ni tiba-tiba ibu saya ni terbangun tau. Tiba-tiba dia macam terjaga kerana dia macam terdengar ada satu suara macam suara kakak saya. Kejutkan dia ni, kata dia, Mak, bangun mak. Ni kita nak buat kuih ni. Kata dia macam tu lah. Jadinya ibu saya ni ingatkan kakak saya lah yang kejutkan dia. Jadinya ibu pun teruslah bangun dan terus pergi ke dapur. Jadinya bila dah kat dapur tu dalam beberapa minit macam tu, dia dah macam, waktu tu baru bangun tidur. Jadi dalam keadaan masih mamai-mamai lagi. Dan bila dah beberapa minit tu, bila dah rasa segar sikit, ibu dah start rasa macam pelik tau. Bila ibu tengok jam dekat dinding tu, baru pukul 2 pagi tau. Dan waktu ni ibu dah rasa macam dah rasa seram dah kan. Jadinya ibu nak ke bilik semula waktu tu tau. Dan semasa nak ke bilik tu, ibu nampak tau macam ada sosok tubuh tengah berdiri dekat tingkap. Walhal rumah kami ni pada masa tu tingkat 4 tau, flat TNB. Jadinya bila ibu nampak benda tu dan ibu terdengar tau macam benda lah tu, dia gelap perlahan je tapi seram. Tapi waktu ni bila ibu dah dengar macam tu, apa lagi, terus berlari masuk bilik, selimut satu badan, menggigil-gigil ketakutan ibu saya waktu tu. Dan hari itulah teruslah mak saya ataupun ibu saya ni terus tak buat kuih sebab ibu rasa macam nak demam. Memang dah dedor sangat waktu tu kan, trauma lah agaknya kan. Jadi kami semua pun hari tu tak pergi sekolah bila dengar cerita daripada ibu berkenaan dengan apa yang ibu nampak. Yalah, mana taknya semua jadi seram sejuk waktu tu. Dan itu adalah kisah seram ibu saya sewaktu kami masih kecil-kecil dulu. Dan ini adalah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Semoga anda terhibur dengan kisah-kisah yang saya sampaikan pada hari ini. Baiklah, sebelum kita akhiri kisah seram pada malam ini, jomlah kita dengar kisah daripada ataupun kita dengar sikit pesanan daripada Ustaz. Jenis orang Islam, jenis tak hina orang lain. Sebab itulah kita mengaji tinggi mana pun, ibadat kita banyak lagu mana pun, kita biarlah, kita jumpa orang, kita jangan rasa kita lebih baik daripada orang. Itu tawaduk orang panggil. Siapa tawaduk macam ni, Allah angkat dia, tak akan jatuh dulu kini selama. Jalan-jalan tengok orang lelaki pakai ratamah tekok, seluar pendek pula, kita pakai jubah, pakai serban. Adakah yang dia buat itu haram? Memang haram, mendedahkan aurat, pakai ratamah. Maka kita kata yang haram itu tidak salah. Itu syariat. Dari segi tarekat, dari segi hakikat, kita jangan rasa kita lebih baik daripada dia. Hak tadi kita tegur itu syariat.
satu kewajipan. Faham tak? Tapi jangan bila kita berlalu pergi, aku lebih baik daripada dia. Mungkin dia lebih baik daripada aku di sisi Allah. Faham lagi? Bawa hak tu sampai mati. Okey, baiklah. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih pada yang dah sudi subscribe di channel Kisah Seram Malaysia ni, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe, like dan sharekan video ini kepada kawan-kawan anda. Sokongan daripada anda semua adalah ibarat pembakar semangat buat saya untuk terus berkarya, agar saya terus berusaha untuk membuat banyak video-video yang baik, yang menarik dan berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Jadinya, yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri Kisah Seram Malaysia pada kali ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.